kata mengakui Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan kita, tak ada orang kata wasilah-wasilah. Jangan ada perantaraan. Maknanya kalau kumpul apa namanya, kalau dulu kan ada Muhammad dan apa semua tak ada misalnya jadi besar. Tak perlu kita berwasilah sebab kita boleh direct terus menerus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dan kenapa Allah Ta'ala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan mendirikan solat dan juga bersabar. Dua benda ni Allah Ta'ala dah bagi arahan kita. Bila nak minta tolong, kena bersolat. Macam kita nak minta hujan, kita boleh solat apa? Istiqah. Surah ni buatlah. Yang hari tu kan negeri Selangor kan semua buat semua je kan. Ni mintalah pertolongan itu. Kalau kita menajat, minta kepada Allah Ta'ala. Maknanya bila ada dalam keadaan yang kata keriki sangat, ya Allah, minta supaya dipersihat. Dia pun disembuhkan daripada penyakit tertentu ataupun nak minta kejayaan. Kita buat solat sunat. Kejayaan. Nak memilih, buat solat sunat. Sabar. Nampak tak? Mestahil bisabir wasolat. Bukannya melalui mana-mana kuasa, mana-mana makhluk. Kira kat ustaz, ya Allah ustaz tolonglah doakan. Tak payah. Nak masalah bangun, kita kena bagi bangun. Kena perbetulkan perjalanan kita. Kalau tak jadi orang yang taat, kena jadi orang yang taat. Kalau tak pandai mengaji, kena belajar mengaji. Ustaz macam mana saya tak faham sangat mengaji, tak salah kita juga. Siapa semua tak belajar mengaji? Jadi pengharapan kita bukannya kepada makhluk, tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan mana sampai tak boleh doa, boleh. Jadi dia putuk buku, pergi jumpa ustaz, doakan saya ustaz. Tapi jangan bergantung pada doa ustaz je. Kita juga kena usaha. Kita juga kena bersolat hajat. Kita juga kena membaca Al-Quran. Sebab di antara tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah SWT itu orang yang hatinya dengan mudah saja melakukan ketaatan. Sebab solat itu adalah jalan untuk mentaqarrub, untuk hampir diri dengan Allah SWT. Bila kita bersolat, kita menghina diri, kita merendahkan diri kita. Itu dengan kita bersujud. Sebab tu Rasul sebut waktu yang paling hampir hamba dengan Tuhannya, iaitu ketika sujud. Jadi bila bersolat, panjangkanlah sikit waktu membacanya tu, baca tasbih ini tidak sampai terpaksa pula disebut apa, sujud berserta dengan tumakninah, tidak berserta dengan tumakninah kan hukumnya wajib kan. Tumakninah ni apa? Maknanya berhenti seketika sampai boleh sebut subhanallah. Ini kadang-kadang ya Allah, laju dia semayang, tiba-tiba dia berbunyi macam begitu buka. Dah 3 rakaat ni. Yang satu tu dia pergi jaga lah sampai 1 rakaat lagi lama daripada yang 3 rakaat tu. Kenapa? Sebab ingat suami masuk ke, ingat ke orang lain masuk ke, bunyi nak jaga orang. Bukan tiba-tiba tengok kucing. Dia kata penat aku je. Kita kena di depan manusia ke, di belakang manusia ke, kena sama saja solat kita. Tambahkan waktu rukuk dan sujud supaya menambahkan lagi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah berrukuk paling sekejap 11 kali bacaan tasbih. 11 kali. Itu paling kejap. Maknanya menunjukkan Rasulullah selalu rukuknya dan sujudnya lama. Tapi kita boleh nak lagi kejap. Kena tambah, kena buat penambahan. Sebab itu adalah di antara usaha kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ni maqam, ni kekal, dan ada benda yang dikekal kepada Allah Ta'ala. Ya betul? Nanti besok bila berlaku sahaja kiamat, apa benda yang Allah Ta'ala kekalkan? Apa dia? 3 yang Allah Ta'ala kekalkan selama-lamanya. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kan, kalau apa? Allah Ta'ala, kalau manusia itu diseksa, maka abadah, Allah Ta'ala sebut selama-lamanya kan? Ada dalam ayat kan? Dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, dimasukkan dalam syurga selama-lamanya. Menunjukkan Allah Ta'ala kekalkan 3 benda, iaitu syurga, neraka dan juga makhluk manusia dan juga jin yang akan diberi pembalasan. Sebabnya jangan kita senang nak menggatai akhirat kita dalam agama. Kalau nak puaskan hati, nak seronokkan jiwa, nak puaskan nafsu ni, sehingga
kerana nak memenuhi keseluruhan di atas muka dunia ni, kita menggadai kita punya akhirat. Betul ke dia kata Allah Ta'ala tu maha pengampun. Jangan kita terlampau orang kata akses ataupun orang suruh yakin kita disempat bertaubat sebelum mati. Sebab tu kita ni bila masa taubat, hari-hari kena taubat. Taubat tu bila masa ni bersifat sahabat-sahabat, tak ada tempoh masa. Bila-bila pun boleh taubat. Setahun ngaji ni bila ingat, ya Allah, aku terus ya Allah, dalam hati lah istighfar banyak-banyak. Itu taubat lah tu, penyesalan. Dan tak akan kembali. Contoh macam mengumpat lah. Bukan setahun nak tinggal mengumpat. Ya Allah, itulah yang paling seronok. Cerita pasal keaiban orang, cerita pasal keburukan orang. Sebab sudah ni dia kata tak apa lah bang. Nanti saya memang selalu kata abang pun tak ada bang. Bila dia kata abang ni sebab bagi pahala. Kalau kita kata kalau kita mengumpat bagi pahala kat orang tu. Jadi saya tak bagi pahala kat orang lain, saya bagi pahala kat abang. Tapi jangan lupa Rasulullah juga berbesar. Rasulullah kata kalau manusia, kalau kita mengumpat maka akan mengurangkan kasih sayang. Bila kita mengumpat orang tu dengan sendirinya, perasaan benci itu akan wujud, akan melonggarkan kasih sayang. Jadi kalau kita asyik mengumpat lelaki kita, dah berlaku lah. Jadi tak sayang suami, jadi tak sayang kita. Tengok kita pun kata larang dah. Jadi dia pegang kepada Islam. Jangan mengumpat, tinggalkan mengumpat maka akan menzahirkan kasih sayang. Dan mengumpat itu adalah hukumnya dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi dosa besar ni maknanya wajib bertaubatan nasuha. Kalau mengumpat tak boleh dihilangkan dengan berwudu, tak boleh dihilangkan dengan membaca Al-Quran, tak boleh dihilangkan dengan bersedekah, tak boleh dihilangkan dengan perkara-perkara kebaikan. Kalau dosa kecil boleh dihilangkan dengan benda-benda tersebut. Dosa kecil ni macam mana ya? Apa yang sebenarnya dosa kecil tu? Nantilah kita belajar manusia. Nanti kalau ada sampai habis nak saya kata dia pukul 10 je kita berhenti dia semua dia semua. Jadi bila ni ya? Sikit lagi boleh? Boleh? Okey. Mukhalafatuhu lil hawadis, berlainan daripada makhluk. Allah Ta'ala itu berlainan daripada makhluk. Maknanya kalau ada apa saja bayangan ataupun bisikan ataupun orang kata apa dia, itu maknanya macam nampak macam kalau contohnya macam kita bermimpi ke apa-apa ke semua-semua tu, itu bukan. Maknanya tak ada benda yang boleh menyamai Allah SWT, dan tak ada dalam bayangan manusia. Tak ada dalam bayangan kita ni. Walau saya berada sebesar pada sebab Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala tak boleh nak digambarkan dengan ucapan, tak boleh digambarkan mungkin ataupun diperkatakan dengan ucapan. Cumanya tanda-tanda dia punya asma'nya, nama-namanya 99 tu, dan juga sifat-sifatnya yang agung. Itu je kita boleh mengetahui. Sebab Allah Ta'ala tu memang berlawanan dengan makhluk. Walaupun muhabadis, jadi maknanya kalau ada bayangan, ada bisikan apa semua tu, na'udzubillah, cepat-cepat kita minta perlindungan. A'udzubillah minasyaitanir rajim. A'udzubillah samii'il 'aliim minasyaitanir rajim. Aku berlindung dari Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada syaitan yang dirajam. Jangan ada bayangan-bayangan nak membayangkan Allah Ta'ala ke apa semua, tak ada. Jangan, tak ada benda tu, takkan mampu manusia untuk membayangkan. Yang kelima, dia menafsir. Allah Ta'ala sendiri-sendirinya. Kenapa diwujudkan malaikat? Apa tujuan Allah Ta'ala mencipta malaikat? Adakah nak memperlihatkan kelemahan dia? Tidak. Lagi menambahkan lagi kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kebanyakan daripada malaikat ni kerjanya adalah memuji. Kalau malaikat ni yang sujud sampai kiamat, kalau yang rokok sampai kiamat, Allah Ta'ala nak memperhebatkan lagi kedudukan kehebat. Dan juga di antara fungsi Allah Ta'ala mencipta malaikat adalah untuk menjaga orang-orang beriman. Yang namanya malaikat rahmat, Raqib Atid itu semua ada. Semua ada kan? Raqib dan Atid. Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat kejahatan. Kalau bagi orang yang usianya panjang, umurnya panjang, dia orang yang taat daripada benda sampai ke turunnya tak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau dah sampai usia dia senjanya dah tak mampu, dah kita dah sujud, dah orang kata dah dalam keadaan yang masa ketika
banyak dia masih tak ada lagi dah. Nak pergi shopping, mak kita pergi shopping tak adalah. Nak pergi mana-mana tak adalah. Nak tengok TV tak nampak sangat dah. Ni masa ketika tu maka Allah Ta'ala menghentikan yang namanya akhir ni tak ada lagi dah. Dia tak catat lagi dah keburukan-keburukan itu, tapi hanya mencatat kebaikan. Masya Allah. Itu sebab bila umurnya panjang, kalau bagi orang yang taat dengan Allah SWT, tapi dengan syarat dia jaga solat. Masa lagi ingat dia bersolat. Orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan menaik taraf dia, meningkatkan darjat dia. Jadi dia pada umur tu dengan perjuangan supaya nak dihapuskan semua dosa-dosa. Itu sebab kadang-kadang bila kita tengok orang tu sakit lama ni, dia kata tubuh dia lagi tu, rupanya Allah Ta'ala nak mengibarlah, nak menghapuskan. Nanti besok dekat masyarakat dia mudah, tak ada lagi dah dosa. Yang kita terbalik, kita tengok orang ish bagus, dia mati senangnya, tak ada sakit-sakit, semua indah-indah je, mati tengah tidur bagus betul. Memanglah betul ada juga yang bagus. Sebenarnya dia bukan bergantung kepada suasana kematian, tapi semuanya adalah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cumanya Rasulullah memang doakan supaya bila sebelum mati itu dia sakit. Apa tujuan? Bila kita sakit, biasanya kita bertahu, ya Allah, apa terasa Allah yang baik. Ada makhluk yang boleh memberi pertolongan kecuali Allah Ta'ala. Nak apa berusaha ni Allah. Dan sifatnya Al-Ghafar, yang maha pengampun. Kalau dosa manusia, kalau sakit masa tu dah teringat, ya Allah, paling banyak silap dengan yang minta maaf dah bang. Maknanya suami kan kalau sakit masa, atau isteri kalau masa tu sakit minta maaf dengan suami banyak, dia dah tak mati ni, betul kan? Tapi kalau tak sakit tu dia nyombongnya dah, tak dia beri. Padahal dia lagi Allah Ta'ala cintai bagi orang yang sihat walafiat, tetapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum tidur kita minta maaf dengan suami kita, minta maaf. Walaupun kita segar-segar, sehat walafiat, lagi dicintai oleh Allah. Tapi biasa susah. Bila sihat tu sombong, tak ingat tak sedunia juga. Sama juga kita masa ada nak pergi je. Biasa kalau tak ada baru tahu. Oh ya Allah, selama ini tak hirau pun tak ada, nak memberi serve yang terbaik, tak nak bagi pelayanan yang kelas A kepada suami. Al-Maklum kan dia kata dah 25 tahun dah kahwin, dah biasa. Sedangkan Rasulullah tengok perjalanan hidup dia bagaimana. Adakah dia meninggalkan, walaupun masa tu ketika tu usia dia dah besar, Rasulullah dah 60 tahun, tetapi tengok bagaimana dia melayani isteri-isterinya, memberi layanan terbaik, dan isterinya juga memberi layanan terbaik kepada Rasulullah SAW. Jadi kita ambil pengajaran daripada situ. Jadi sifat Allah SWT yang nafsi berdiri sendiri bukan maknanya dia wujud di malaikat-malaikat itu melemahkan kuasa Allah, tidak. Tapi cumanya Allah Ta'ala nak tunjuk kita ni supaya ada berorganisasi. Mesti ada organisasi, mesti ada, orang kata apa dia, jawatan kuasa. Kita Allah Ta'ala sediakan ini malaikat yang jaga, yang namanya malaikat apa dia? Yang atas sekali, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dia merupakan ketua para malaikat, dan dia menurunkan wahyu kepada Rasul-Rasul dan juga Nabi-Nabi yang terdahulu, maknanya sehingga penutup dan Nabi Muhammad SAW, dan juga Mikail yang menjaga rezeki. Bukan maknanya satu itu je. Mikail ni dia maknanya ada dia punya apa dia punya prajurit, ada dia punya urusan. Sama lah juga malaikat Israel, iaitu malaikat maut. Malaikat Israel tu pengikutnya ataupun pesuruhnya ataupun tentera-tenteranya, ada 70,000 pengikut, dan satu dari 70,000 tu pula, satu itu pula ada 70,000. Banyaklah. Sebab itulah tak ada masalah kalau dia nak sambut sekali, nak sambut sejuta ke, nak sambut bilion ke, tak ada masalah sebab jumlahnya terlalu banyak. Jadi begitu juga dan makhluk yang paling banyak kita pernah dah tengok kan, makhluk yang paling banyak Allah Ta'ala cerita adalah malaikat. Maknanya kalau kita tengok belum sampai lagi belum sampai ke depan lagi. Maknanya makhluk yang paling banyak Allah Ta'ala cerita adalah malaikat. Maknanya 90% daripada makhluk ini adalah malaikat. Manusia ni hanya 1%.
hanya 1%. Maknanya kalau buat catapan 90% adalah malaikat. Sebab malaikat ni jumlahnya terlalu banyak. Jadi kita ni kebanyakan. Tapi dia sifat dia daripada cahaya, maka dia tidak ada berjisim. Maknanya dia boleh menembusi. Dan malaikat ini bercahaya kan. Sebab tu walaupun jauh antara langit dengan bumi tu, seumpamanya Rasulullah menyebut, maknanya orang kata ditafsirkan seumpama 1000 tahun perjalanan, tetapi balik malaikat tu dia sedia mata dia. Maknanya untuk dia sampai tu daripada bumi ke langit dunia, sekelip mata. Sebab dia menyampaikan apa saja kerja-kerja kita ni, orang kata disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sekelip mata. Cuma nak cerita malaikat rahmat, saya terpaksa sebutkan malaikat rahmat ada rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Jadi jaga-jagalah kita. Contoh rumah yang ada loceng, rumah yang ada yang mula-mula sekali disebut rumah yang diduduki oleh orang-orang yang derhaka kepada kedua ibu dan ayah. Walaupun dia tu imam ke, walaupun dia tu mesti ke, tapi kalau dia derhaka kepada ibu dan ayah, dia nak derhaka kepada ayah ni bukannya susah. Betul kan? Kalau tak memenuhi keperluan mak ayah, maknanya mak ayah dah tua ada, dia kata bukannya mak ayah bukannya nak sangat anak mak dia kadang-kadang hati ni kan dah terusik kan. Kita ni kadang-kadang mulut tu sedap bercakap, mak macam budak-budak. Ibu tak ada tak masa kita kecil dulu bila kita nak apa-apa tak ada, dia paling mahal lah dia, tapi maknanya tetap kita memenuhi keperluan kita, keinginan kita. Jadi sebab tu sekarang ni zaman teknologi, telefon lah 2-3 hari. Kadang-kadang jangan sampai ibu yang menelpon kita, mak dah minum dah nak dengar suara kamu, kita dah kira dah kan. Sebab kita tak minum langsung dengan mak tu, maklum dah mak. Kita ada suami handsome, suami yang hebat, apa lagi dia. Padahal siapa daripada siapa kita kenal, memanglah Allah Ta'ala yang menunjukkan kita, tetapi melalui ibu dan ayah. Jadi jangan jadi anak yang derhaka. Sentiasa memenuhi keperluan kita. Mak memanglah bukan nak duit sangat, tapi dia nakkan perhatian. Bercerita ya, kita jumpa dia itu, dia cerita dia balik. Tak apa. Sebab itu mungkin pada dia, pada kita cerita-cerita lama, tetapi pada dia itulah cerita-cerita baru yang dia tak akan jemu bercerita kepada anak dan cucu. Tapi kalau mulut kita yang biadab, mak ni dah 100 kali dah orang dengar. Itu bagaimana perasaan dia? Sebab dia maknanya dunia dia dah dalam rumah je kan. Jadi maknanya imbasan yang terdahulu itulah kisah dia. Mana cerita dulu-dulu itulah sejarah dia. Jadi masalah kita tadah dia terima. Dan bukannya lama betul mungkin nak bercakap, dia penat pun. Terima dia, ayah ke mak, apa salah pun ke manis. Tapi pula susah kan. Apa dia datang ke shop pun nak buat, tak habis. Kau dah terlambat nak terima. Padahal pada kita mungkin kita cerita lama, tetapi pada dia itu dah kisah yang akan disampaikan kepada anak dan cucu. Jadi sabarlah, berapa lama je, tak lama. Sebab pada adatnya orang tua akan pergi dulu. Walaupun sekarang kan mana orang muda mati sebab accident kan. Lagi cepat. Dua-dua ni dah bingit, dua-dua ni dah. Tapi itulah dia, kita kena perhatikan pada benda macam ni. Kena kita membahagiakan ibu dan ayah kita. Sebab kebanyakan daripada orang yang taat kepada ibu dan ayah ni, semuanya diberi oleh Allah Ta'ala kesenangan, kemudahan untuk dia beriman, untuk dia mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang dekat dengan yang kita senang dia seorang yang cukup taat kepada ibu dan ayahnya. Walaupun ketika sebelum daripada itu ibu dan ayahnya yang kafir, tapi dia tetap mentaati ibu dan ayahnya. Senang, lemah lembut ibu ayah. Dan sehingga akhirnya abah ayah dia dan ibunya pun juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita ni yang memang dah lahir-lahir daripada orang beriman. Lagi-lagi kita kena jaga hati ibu kita, hati ayah kita. Walau memanglah mak kita tak sekolah tinggi kita, tak sampai universiti, tak sampai macam pun, tapi itulah dia berjaya untuk kita menjadi manusia yang baik. Itu saja saya kata di antara rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, iaitu rumah orang-orang yang derhaka kepada ibu dan ayah. Malaikat rahmat ini sifatnya adalah didoakan untuk berselawat untuk orang-orang beriman.
Jadi kalau nak ramai, nak rahmat masuk rumah kita, maka kita taatlah kepada ibu ayah kita, dekatilah mereka, santunilah mereka, dan jagalah hati-hati mereka. Dan juga malaikat rahmat juga tak masuk ke dalam rumah-rumah yang ada patung-patung. Di kat Sarawak, beli apa? Air pancut dia. Yang bentuk gambar perempuan adalah tu dengan buah dada je dengan air dah kan. Ini kan dulu kan. Yelah pergi Sarawak kan banyak patung ni bentuk kan. Ataupun apa beli kulit harimau yang ada kepala harimau tu kan. Nak menunjukkan ke kemegahan kan. Ataupun beg beli yang tinggi orang susun dekat tangga. Mana macam kan. Tangga tu penuh dengan beg tu lah. Itu juga tidak. Beg tu boleh, tetapi maknanya macam patung tu boleh, tetapi untuk mainkan anak-anak kecil. Ini bukan diambungkan. Jangan disimpan dalam almari yang bersibuk-sibuk. Itu juga malaikat rahmat tak masuk dalam rumah. Ataupun rumah yang ada lukisan. Kenapa lukisan tak boleh mesti main? Sebab lukisan lukisan yang lukis pakai apa brush, ambil painting, pakai lukis. Sebab melukis ini seumpama seolah-olah mencabar kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lukisan dengan gambar lain. Gambar yang ambil pakai snap, pakai kamera, pakai telefon itu lain. Itu bukan, itu sekarang teknologi. Tapi kalau lukisan kan ambil masa lama kan. Orang lukis tu dia rasa bangga dah. Dia rasa bangga dengan kehebatan dia mampu untuk menterjemahkan. Maknanya apa? Rupa wajah manusia. Sebab itu lukisan menjangkau hukum haram. Jangan. Orang miskin kita dengan wajib kena fikir dekat tempat fikir tu. Mahal kan? Yang suka kaya lah. Mungkin gambar satu buah harga ni sampai ratus ataupun ribu ringgit kan. Ni melukis hukum haram sebab dia mencabar kebijaksanaan dia. Maknanya seolah-olah dia rasa macam dia hebat. Dia mencipta. Dia ke bentuk yang seumpama bagaimana yang Allah Ta'ala cipta. Tak boleh. Rumah yang ada gambar lukisan, maknanya dalam rumah malaikat rahmat tak masuk. Mana dah tahu kalau ada anak kita baru belajar ukir-ukir dah. Saya tak nak halang dia. Macam anak saya dah suka ukir. Tapi kalau gambar kartun tu lain lah. Maknanya memang apa, kalau macam tu orang yang kerja kartun, apa yang buku lagi dah kerja apa, buat aplikasi kan. Itu maknanya untuk apa, menambahkan apa. Jadi itu, jadi sahabat-sahabat semua kena perhatikan ini. Ada buku sebenarnya, pergi kat kedai buku cari. Buku tu tulisnya rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Ada 15 jenis rumah. Di antara itu dah terdapat. Atau rumah yang ada anjing, sebab malaikat rahmat dia tak suka. Dan rumah yang bau yang tak menyenangkan, maknanya bau tak sedap dah. Itu sebab kalau kita ada jaga anak kecil ke atau jaga orang yang ada, kena jaga-jaga supaya jangan bau anjing. Tandas bilik air kita jaga. Jaga bilik air dan tandas tu. Maknanya supaya dia sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Sebab malaikat rahmat ni dia suka wangi. Sebab Rasulullah SAW bila apa ini tuang air ni saya tak batuk. InsyaAllah minum sekejap ya. Jadi Allah Ta'ala tu mencipta makhluknya bukan dia dengan apa tujuan kerana apa nak memperlihatkan kelemahan dia, bahkan lagi menampakkan lagi kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala itu sifatnya berdiri sendiri, dia tak perlu kepada sesuatu untuk mencipta apa sahaja. Cukup maknanya dengan kekuasaan dia sahaja. Sebab kekuasaannya maha sempurna dan maha abadi. Okay, jadi wahdaniyah maknanya yang keenam, wahdaniyah maknanya dia rasa, wahid maknanya rasa, maknanya dia tidak ada satu dan maknanya bukan apa, yelah rasa lah macam apa ya, tunggal dia rasa. Maksudnya dia sifat rasa sebagaimana yang kita selalu baca tadi dalam surah Al-Ikhlas. Sebab itu kita banyak-banyakkan baca surah Al-Ikhlas supaya nak memantapkan lagi akidah kita.
dianjurkan oleh ulama bila sembahyang sunat tu kan. Sunat apa pun kita baca surah Kuliah Al-Kafirun, Kuliah dan juga surah Al-Ikhlas. Sebab dua surah ini boleh menambahkan lagi keyakinan, kekentalan iman kita kepada Allah. Jadi kita sebut Kuliah Al-Kafirun dan Muhammad katakanlah kepada orang-orang kafir. Kuliah Al-Kafirun la a'budu ma ta'budun. Maknanya katakanlah kalau Muhammad kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, maknanya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Sebenarnya intipati ayat tu ada dalam jiwa hati kita, tapi bila nak sebut satu-satu ayat tu tak boleh nak tafsir. Maknanya kita tak faham bahasa Arab. Yang kedua ni sebab tak menjadi kebiasaan. Bila disebut la wala antum abiduna ma'bud, dan kami tidak akan, dan kamu tadi aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, apa yang aku sembah. Maknanya kita menafikan. Penafian di sini supaya nak menambahkan lagi kekuatan ni tadi. Maknanya akidah dalam jiwa kita. Maknanya kita tak sama dengan orang kafir. Orang kafir berbeza dengan kita. Sehingga di akhirnya kita sebut lakum dinukum dia ni, untuk agama pun dan untuk agama tu. Jangan kita anggap sama je, beza, tak ada beza. Semua agama nak ke arah kebaikan. Tak boleh. Kita mesti katakan Islam adalah yang terbenar, Islam adalah yang terbaik, Islam adalah pilihan Allah, Islam lah yang datang kepada Allah, dan Islam pula yang sesuai untuk manusia. Agama lain semuanya tertolak. Jangan semua sama rata. Dia kata semua sama. Agama semua nak membawa kepada kebaikan. Tak ada. Cuma kalau kita berkomunikasi dengan orang kafir, kita menganggap biasa bila orang yang kenal agama itu dia akan jadi baik. Betul? Orang yang menganggap betul-betul kepada agama ini tidak. Tapi yang kita itu dari segi maknanya pemahaman yang tentang untuk membaikkan masyarakat, hubungan, nak jadi hubungan. Tapi dari segi hakikat, dari segi keislaman, kita semuanya menolak agama-agama yang lain selain daripada Islam. Sebab Allah sebut inna dina indallah al-Islam. Jadi agama di sisiku melainkan Islam. Dan semua Nabi-Nabi yang dibawa oleh Nabi yang terdahulu sama ada daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab tu kita sebut Hanif wa Muslimah. Maknanya Hanif, agama yang Hanif, yang membawa kepada mentauhidkan Allah SWT sahaja. Kalau orang kafir menyebut Nabi yang lain tu yang dicontohnya, dia kata Nabi-Nabi itu semuanya mengajak kepada menyembah selain daripada Allah kan. Itu semua adalah karun makhluk sebab Nabi-Nabi telah dulu daripada sebelum Nabi Muhammad juga adalah Nabi-Nabi yang membawa kepada jalan yang Hanif, yang lurus, hanya mentauhidkan Allah SWT sahaja, insya-Allah. Di sini sampai ke takat yang ni, maknanya wahdaniyah. Wahdaniyah maknanya Allah Ta'ala tu esa. Jadi banyak-banyaklah kita membaca surah Al-Ikhlas, itu qul huwallahu ahad. Kalau Muhammad dia dah Tuhan yang Maha Esa. Allah Samad, Allah tepat meminta segala sesuatu. Mintalah. Jangan kita berputus asa. Sebab tu dalam Islam tak ada istilah bunuh diri. Sekarang ni kan orang pandai bunuh diri. Pandai dunia lah. Okey, bukan orang bodoh, bukan orang kampung tak ada bunuh diri. Tapi orang yang terpelajar, tak ada universiti, yang dulunya cerita pasal bunuh diri dengan isteri dia, kalau isteri dia siapa tu bercara lah. Sampai sembilan. Iman tu bukan boleh lahir atau bertumbuh kerana orang tu menyebabkan dia tidak. Tetapi iman kadang-kadang mak-mak kita tak belajar sampai ke mana tu, tapi ketentalan iman kita kepada Allah Ta'ala, yakin dia dengan Allah SWT tu lagi hebat daripada orang yang belajar sampai ke tingkat universiti. Sebab iman itu adalah pilihan Allah, dan Allah Ta'ala yang meletakkan iman dalam hati saya. Sebab itu banyak-banyak dalam bahasa surah Al-Ikhlas. Jadi antara perkara yang boleh menyebabkan orang itu berkekalan berada di mana dia berkekalan berada dalam membaca Al-Quran. Tapi surah Al-Ikhlas itu banyak-banyak yang kita baca, walaupun di luar solat banyak lagi. Kan susah untuk baca. Semua dah hafal dah, tak tahu dia lagi nak hafal surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala sempat untuk kita memohon, tempat untuk kita mengadu, tempat
untuk kita mengaku keresahan kita, mengaku kekurangan kita, mengaku kelemahan kita. Mengakulah kepada Allah Ta'ala. Lepas itu kata dan walam yakulahu kufuwan ahad. Maknanya lam yalid walam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak pernah diberanakkan. Bila Allah Ta'ala tu sifat yang tu wahdaniyah. Wahdaniyah maknanya keserta. Jadi insya-Allah sama-sama kita menetapkan hati kita sentiasa percaya kepada Allah SWT dalam apa-apa keadaan sekalipun, sama ada kita dipuji ataupun diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Sentiasalah kita menambahkan lagi kesyukuran dan meningkatkan lagi amal-amal kebaikan kita, insya-Allah, supaya kita diterima oleh Allah SWT sebagai hamba-Nya. Hamba itu dalam istilah dia bukan dia sampai ke peringkat macam hamba dia, hamba kepada dia. Kita manusia ni kan ada, tetapi hamba yang memerdekakan diri kita selain daripada Allah Ta'ala, merdekakan diri kita. Jangan supaya takut kepada makhluk, tapi kita takut hanya kepada Allah SWT. InsyaAllah. Yang baik kepada Allah, saya sama-sama dan kita mohon untuk berdoa dengan Allah SWT untuk berkemenangan sampai akhir, iaitu sampai mati. Sebab sebelum kematian itu tak boleh ditentukan, sebab ada orang itu dah ada yang kita tak tentukan sampai lah dia waktu tempoh hari jadi bukan dia apa ya, sakarat, hari sakarat, dia beliau mendapat kata apa dia, ujian yang paling detail daripada Allah, iaitu sakarat Allah. Sakarat itu semua orang akan mengelak husnul khatimah, dalam kematian yang baik, maka berusaha kita untuk mendampingi Allah Ta'ala di setiap masa dan insya-Allah. Dalam kamu ada majlis kita ini dengan tasbih kifarah dengan suratul As. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنقذنا هذه القلوب وارزقنا رحمتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على مشروع شريعتك ووسق لهم مرابطها وأجمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلص صدورها بفضل الإيمان وجميل التوكل عليك وأيها بمعرفتك ومن على شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم, sesungguhnya ya Allah telah menginginkan ini ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, kasihkan hati-hati kami ya Allah dalam mengikut beban dakwahmu ya Allah, untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, kami bila kekuatan kepada kami ya Allah untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar kepada manusia-manusia yang hidup sezaman dengan kami ya Allah. Ya Allah, kekuatkan dengan kami ya Allah, kasihkan hati-hati kami ya Allah, supaya kami bermahabbah, mencinta, kasih hanya kerana ya Allah. Kami bertemu dan berpisah hanya kerana Engkau ya Allah. Kau hilangkanlah sifat hasad dan kibah hati kami ya Allah. Kau hilangkanlah sifat yang suka mengumpat pada dalam diri kami ya Allah. Jangan kami daripada ghaibah ya Allah, supaya kami dapat menzahirkan kasih sayang sama kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.